Naam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ada memberikan panduan kepada kita di dalam kita memanfaatkan masa antara selepas subuh sampai terbit matahari. Waktu ini waktu yang berkat. Waktu ini waktu diagihkan oleh Allah rezeki-rezeki yang ma'nawi, rezeki-rezeki yang bersifat spiritual. Pada waktu ini makruh seseorang itu tidur selepas salat fardu subuh. Makruh untuk tidur. Makruh untuk sibukkan dengan hal-hal yang lainnya pada hal-hal yang tak berguna. Justru digalakkan untuk kita menyibukkan diri dengan salah satu daripada empat atau keempat-empatnya sama sekali. Yang pertama adalah ad-da'awat, berdoa. Doa senjata bagi orang yang beriman. Doa penghubung antara hamba dengan Tuhan. Doa mengenalkan diri akan kemiskinan dan kefakiran kepada Tuhan yang maha kaya lagi maha sempurna. Oleh sebab yang demikian dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intipati pada ibadah. Setiap ibadah dituntut kita berdoa. Doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terkadang hal yang mustahil boleh jadi tidak mustahil dengan doa. Seperti berlaku kepada Nabi Zakaria yang sudah diberitahu kalau dia tidak boleh melahirkan dan dia tidak boleh mempunyai anak disebabkan oleh kerana istrinya mandul. Akan tetapi doa Nabi Zakaria merubah apa yang tak boleh dilakukan oleh doktor dan mana-mana manusia yang ada di atas muka bumi ini. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, aku sudah tua, tulang aku sudah rapuh. Tetapi aku tidak pernah hampa kalau berdoa kepada Engkau. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah kepada aku anak. Aku risau kaum aku kalau aku tinggalkan tak ada siapa yang bimbing mereka. Beri kepada aku anak untuk aku didik ia sampai dia dewasa, boleh teruskan kerja aku yang membimbing kepada umat Nabi Zakaria. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak bernama Yahya. Disembuhkan istrinya daripada penyakit, tidak boleh melahirkan, boleh sembuh. Dia tak pergi doktor, dia tak minum ubat. Tapi dengan doa Nabi Zakaria, sesuatu yang mustahil boleh berubah tidak mustahil. Walaupun tetap kita mengambil sebab untuk mendapatkan sehat. Tadawau fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzalahu dawa. Pergilah kamu berubat, berupayalah untuk berubat. Carilah ubat. Itu sebab sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawar kepada penyakit itu. Walau bagaimanapun, bahagian daripada upaya untuk mendapatkan sehat adalah dengan berdoa. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan juga dengan berdoa. Selain sebab-sebab yang lainnya perlu diambil oleh kita. Dalam berperang, wasilahnya mempersiapkan persenjataan. Doa juga merupakan senjata. Oleh sebab itu dalam berperang kerja Nabi adalah berdoa. Selain mengatur tentera, adalah berdoa kepada Allah agar supaya diberi kemenangan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan antara waktu itu, antara selesai daripada salat subuh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini lain dengan doa yang kita baca selepas sembahyang. Kita selepas sembahyang digalakkan untuk baca zikir apa semua, zikir salat yang biasa kita lakukan. Setelah itu barulah diisi dengan doa-doa. Baik itu, dan dalam kita berdoa
doa terbaik adalah doa yang warid. Doa yang warid maksudnya adalah doa yang ada dalam Quran dan doa yang ada dalam hadis. Doa yang ada dalam Quran diantaranya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa dalam Quran Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam Quran Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Doa dalam Quran Rabbana waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu diantara doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Doa yang ada dalam hadis seperti Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Doa-doa yang ada dalam Quran dalam hadis adalah doa terbaik untuk kita baca. Kemudian setelah itu doa-doa yang disusun oleh para ulama. Kemudian doa yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urutan dalam kita melazimkan diri dalam berdoa. Jadi doa warid daripada Allah dan juga daripada Rasulnya, Quran dan dalam hadis, dan juga doa para ulama. Naam. Hada yang pertama. Diisi waktu antara salat subuh sampai terbit matahari dengan banyak berdoa. Yang kedua adalah berzikir dengan tasbih yang berulang-ulang. Nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali beberapa kumpulan zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu subuh. Kemudian membaca Al-Quran, itu yang boleh menjadi pengisian antara subuh dengan terbit matahari. Yasin contohnya. Dalam athar ada sebutkan kata-kata sahabat, barang siapa yang membaca waktu Yasin di waktu pagi dimudahkan urusannya sampai petang, yang baca Yasin di waktu petang akan dimudahkan urusannya sampai pagi. Ada salah satu. Jika ia punya kebiasaan membaca Al-Quran yang sampai khatam, maka baca selepas subuh satu juzuk sampai 30 hari dia boleh mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat adalah at-tafakkur. Apakah tafakkur? Tafakkur menggunakan akal fikiran untuk memahami keagungan Allah melalui ciptaan Allah. Dan setiap benda yang kita bertafakkur kepadanya ada buah pada tafakkur. Hendaklah ketika bertafakkur kita memahami matlamat dan objektif pada tafakkur. Ada orang bertafakkur tentang dunia dengan memahami kalau dunia ini akan sirna dan dunia ini tidak kekal serta dunia ini hina, supaya kita tidak tergelincir dan terperangkap dengan keduniaan, berhati-hati pada keduniaan. Kita bertafakkur tentang akhirat supaya kita terpanggil untuk banyak beribadah, karena akhirat adalah negeri untuk menerima balasan apa yang kita amalkan. Bertafakkur tentang kematian, yang itu adalah satu kepastian, maka ia mengingatkan kepada dirinya untuk tidak leka di dunia ini, karena ajal boleh tiba bila-bila masa. Jadi setiap kita bertafakkur, apa objektif pada apa yang kita tafakkurkan itu. Diberi contoh di sini, bertafakkur tentang dosa dan kekuranganmu di dalam beribadah kepada Allah. Tafakkur tentang dosa bermakna mengingatkan kepada kita kalau kekal kita berbuat dosa, maka kita meletakkan diri kita di tempat yang boleh diazab oleh Allah, karena dosa itu mengundang azab. Dengan begitu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita menghitung kita punya dosa. Sehingga bila kita bertafakkur tentang dosa, kita akan terhenti daripada perbuatan dosa karena malu kepada Allah. Allah bagi nikmat, Allah bagi rahmat, Allah bagi segala-galanya. Kita bagi kepada Allah dosa, maksiat, derhaka. Jadi dengan bertafakkur tentang dosa, dia akan rasa malu dan dia akan terhenti daripada melakukan dosa. Kata beliau juga, aturlah pada pagi itu kamu di dalam wirid-wirid yang kamu baca. Yakni baik kalau kita ada macam schedule wirid-wirid yang kita baca.
supaya kita tak lompat-lompat. Hari ini wirid, ini esok kena ada macam dah tersusun supaya memudahkan kepada kita untuk membaca zikir tersebut dan menghafal kepada wirid-wirid yang sudah tersusun. Kemudian katanya berniatlah kamu dalam hari itu untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Pagi-pagi tu belum kita pergi kerja sudah punya niat. Kalau saya jumpa orang perlu bantuan, saya akan bantu dia. Kalau ada orang minta-minta, saya akan bagi. Kalau ada orang yang menyeberang, dia buta, saya akan bimbing dia untuk menyeberang supaya selamat. Kalau ada orang perlu tumpangan, saya akan tumpangkan dia kepada destinasi yang dia nak pergi. Sudah niat sebelum pergi kerja, sudah niat-niat yang baik dia lakukan. Itu niat akan diberi pahala walaupun tak terlaksana. Tak jumpa siapa nak ditolong, tak jumpa siapa nak minta-minta. Tapi kerana niat tadi, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh kerana niatnya. Kemudian janganlah kamu meninggalkan dalam bertafakkur tentang dekatnya ajal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, katanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini umpama gharib, orang asing. Orang asing kena balik kampung. Aw 'abir sabil, musafir. Musafir kena pergi ke kampung halamannya juga. Kita semua di dunia ini, mahu kaya, mahu miskin, mahu laki-laki, mahu perempuan, mahu berjawatan, mahu tak berjawatan, ada gelaran, tak ada gelaran, semua sama. Kita musafir. Yang ada di atas muka bumi ini musafir. Mahu ketua, mahu rakyat, mahu pemimpin, mahu yang dipimpin, semuanya musafir. Ada pemimpin yang tak mati? Tak ada. Firaun mati, Namrud mati. Ada rakyat tidak mati? Tak ada, semua mati juga. Idan kita berkongsi, siapa saja yang ada di atas muka bumi ini pasti akan bermusafir, akan pergi meninggalkan ini bumi. Kemana kita akan pergi? Dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu berfikir kamu dicipta di dunia ini sia-sia, ke tak ada objektif, tak ada tujuan, makan minum kerja, makan minum kerja, makan minum kerja, tak ada tujuan lain ke? Tak ingat siapa bagi kamu ini nikmat semua, tak tahu siapa ciptakan ini dunia, tak pergi tengok ke hari-hari nampak orang mati itu. Kalau sebaik-baik penasihat bagi kita adalah menyedari tentang hakikat kematian. Permasalahannya adalah orang tahu kematian pasti tiba, tapi tak mahu mengingati dan mengambil hikmah. Allah tak apa kita mati dah, nanti kita tak semangat dalam hidup. Kalaulah tak fikir mati itu terus mati tak datang, tak apalah kita tak fikir mati itu. Kita tak fikir dia datang juga. Faham tonggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah satu bawa dia punya teman-teman dalam satu perjalanan, kemudian lalu di satu pekuburan, kemudian dia berhenti. Katanya, "Hai ya ahlal kubur, inna azwajakum qad tazawwajat wa inna buyutakum qad sukinat wa inna amwalakum qad gusimat hadzal khabaru ma indana famal khabaru ma indakum." Hai penghuni kubur, pasangan-pasangan kamu dah kahwin dengan orang lain, rumah-rumah kamu dah orang lain yang duduk, harta kamu dah dibagi kepada ahli waris. Ayam dong. Seseorang yang sudah nazak, dia fikir, aku punya duit banyak ni, macam mana ni? Aku nak bagi kepada anak yatim, nak bagi madrasah, bagi masjid, tapi sudah nazak. Dalam hal ini bila tujuannya untuk mengelak daripada ahli waris mendapat harta warisan, dia punya agihan tak boleh diterima. Kena tengok dulu. Sebaik-baik sedekah bila mana kamu sedekahkan dalam keadaan kamu sehat. Kata Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, ini berita tentang kamu, berita tentang kami yang kami boleh beritahu kepada kamu. Bagaimana berita kamu dalam kubur sana? Kata Sayyidina Ali. Ia bukan menginginkan jawaban daripada orang sudah meninggal dunia,
tapi ingin memberitahukan bahwasanya semua akan pergi ke dalam situ. Kata Sayyidina Ali, "Law adina Allahu lahum an yantiqu laqalu anna khairaz zadi at-taqwa." Kalau mereka diizinkan untuk jawab soalan saya, mereka akan menjawab sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah di atas muka bumi ini. Demikian tafakur tentang ajal. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tantadhirul masa." Kalau kamu berada di waktu pagi untuk beramal, jangan tunggu petang untuk beramal, karena belum tentu sampai. Fa idza asbahta fala amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau berada di waktu petang, jangan tunggu pagi untuk beramal, takut tak sampai. Pesanan Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, ada sebaik-baik sesuatu yang diingatkan kepada kita untuk bertafakur. Ada tafakur tentang nikmat untuk kita bersyukur. Bertafakur tentang musibah untuk kita bersabar. Bertafakur tentang dunia, betapa hinanya dan juga tak bernilainya untuk kita zuhud di dunia. Bertafakur tentang akhirat, merangsang kita untuk beramal. Bertafakur tentang mati, maka mengelakkan diri daripada maksiat. Dan begitu seterusnya. Di dalam kita bertafakur, memahami objektif pada at-tafakkur. Gerak. Dan sebaik-baik untuk kita bertafakur adalah tafakur kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Afala yatadabbarunal Quran. Bukankah kamu sepatutnya menggunakan akal untuk bertafakur tentang Al-Quranul Karim? Kata baginda Rasulullah, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka orang yang baca, yakni beberapa ayat Quran, kalau dia tak bertafakkur tentang ayat itu. Quran bukan untuk dibaca sahaja walaupun membacanya bagus. Quran bukan hanya bertarannum sahaja walaupun bertarannum dianjurkan. Quran bukan hanya bertajwid ketika membacanya walaupun bertajwid adalah sangat penting. Tapi Quran dibaca, ditarannum, ditajwid, yang paling penting diamal, dihayati dan diamalkan. Dikatakan rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Ada kalanya orang baca Quran, tapi Quran tu laknat orang yang baca. Apa sebab? Quran kata Allah melaknat orang berdusta. Itu pembaca Quran dia dusta, dia tipu orang. Macam mana dibaca Quran tapi tak buat apa yang Quran suruh? Nah, gerak. Kata Imam Al-Ghazali